Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi. Berita wilayah hari ini kita mulakan dengan rangkuman berita utama. Peruntukan tambahan RM6 juta disalur untuk program kewangan sosial iTekad. Perdana Menteri berkata ia bertujuan membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana terutama golongan B40. Tambahan peruntukan itu menjadikan bantuan keseluruhan iTekad tahun ini berjumlah RM10 juta. Dalam belanjawan 2023, jumlah yang diperuntukkan ialah RM4 juta. Kalau dah berjaya dengan RM4 juta dana awalan dari Kementerian Kewangan, sebenarnya cakap Kementerian Bank Negara tak perlu saya tambah 2-3 juta. Nothing to them. I'm sure dengan keputusan catatan kejayaan satu, keduanya dengan andaian 20 bank yang daripada 11 jadi 20 tahun ini, kemudian dengan andaian ada lagi dana tambahan daripada Bank Negara, maka saya boleh tambah daripada 4 jadi 10 juta untuk tahun ini. Dakwaan bahawa kerajaan lebih fokus kepada golongan B40 hingga mengabaikan kelompok M40 adalah tidak benar. Tegas Perdana Menteri, kebajikan golongan M40 tidak pernah diabaikan termasuk dalam aspek pendidikan. Mendengar sains MRSM termasuk Kualiti Melayu dan lain-lain, itu manfaat bagi golongan paling miskin itu sangat kecil, tak sampai 1-2%. Sebab itu saya usulkan kepada Menteri Pendidikan baru ini mengatakan bahawa sama ada sekolah khas, ada mencadangkan, kalau tidak pun mesti diperuntukkan 1-2%, 4-5% bagi kalangan yang betul-betul miskin. Kalau tidak, kesenjangan itu terus akan berlaku. Biro Siasatan Keselamatan Pengangkutan Singapura tidak berjaya memperoleh semula rakaman suara dalam kotak perakam suara kokpit CVR pesawat yang terhempas di Bandar Elmina Shah Alam. Perkara itu dimaklumkan pihak makmal biro berkenaan kepada Menteri Pengangkutan Anthony Loke pagi tadi. Untuk itu, CVR berkenaan akan dihantar ke syarikat penghilang di Florida, Amerika Syarikat seawal petang ini atau pagi esok. Pagi tadi saya mendapat laporan daripada Ketua Biro bahawa makmal di Singapura juga tidak dapat mengeluarkan voice recorder tersebut. Okay. Jadi ada beberapa isu teknikal, ada kekangan yang tidak membenarkan ataupun tidak dapat mengeluarkan rakaman tersebut ataupun retrieve retrieve voice data tersebut. Jadi Ketua Biro akan balik ke Kuala Lumpur petang ini dan beliau akan memberikan penjelasan kepada saya, dan tindakan susulan ialah kita mungkin perlu hantar memory card tersebut ke Florida, okay, untuk dianalisa. CVR pesawat terhempas di Bandar Elmina itu dihantar ke Singapura Sabtu lalu. Ia bagi mendapatkan rakaman suara 30 minit terakhir dalam kokpit pesawat berkenaan. Meskipun CVR tersebut rusak, namun komponen kad memori yang mengandungi data rakaman suara berjaya dikeluarkan dalam keadaan baik. Portfolio 10 Exco Selangor dimuktamad hari ini. Ia akan diumum selepas mesyuarat Exco kali pertama esok. Kita terpaksa selaraskan balik sesuai dengan portfolio di peringkat persekutuan. Sebab ada kementerian-kementerian baru, kos sara hidup sebagai contoh di peringkat persekutuan. Ini antara perkara-perkara yang kita cuba adaptasi. Perubahan iklim sebagai contoh. Dan ini semua perkara-perkara yang kita akan cuba tengok, sebab akhirnya tugasan kita juga perlu berurus takbir dengan pihak persekutuan. Mengenai Speaker DUN Selangor, beliau berkata pelantikan akan dibuat pada sidang pertama DUN yang dijadual berlangsung pertengahan bulan depan.
Kanak-kanak bawah 18 tahun dan bayi yang berada di depo tahanan imigresen DTI akan ditempatkan ke premis jagaan lebih baik dan kondusif. Inisiatif Kementerian Dalam Negeri itu bertujuan melindungi kebajikan golongan terbabit. Projek rintis akan dilaksana dalam masa terdekat. Ia membabitkan 80 kanak-kanak dari DTI Bukit Jalil, Semenyih dan KLIA. Mereka akan dipindahkan ke sebuah premis yang terletak di Nilai Negeri Sembilan. Seumpama memasukkan alas tidur, tempat tidur dan juga melengkapkan sikit lagi soal logistik bangunan mengenai pasti aspek dari segi bekalan air, kemudahan elektrik, kemudian beberapa aspek penambahbaikan yang lain, ya. Inisiatif melibatkan kerjasama Jabatan Imigresen dan Jabatan Sukarelawan. Program Sinar di Sebalik Tirai Besi, inisiatif Jabatan Penjara Malaysia dan SW Corp untuk membantu penghuni di 17 penjara. Ia menawarkan latihan dalam bidang pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam guna kaedah Sistem Latihan Dual Nasional SLDN. Laporan Nur Amalina Abdul Halim. 1.57 juta ringgit diperuntukkan Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan untuk melaksana projek itu tahun ini. SW Corp pula sumbangkan RM30,000 dalam bentuk peralatan latihan kemahiran. Inisiatif terbaru yang dilaksanakan SW Corp dan juga Jabatan Penjara Malaysia berjaya dicatatkan dalam Malaysia Book of Record. Apatah lagi seramai 280 penghuni penjara dari 17 institusi penjara di seluruh Semenanjung Malaysia ini terpilih untuk menyertai program ini yang bermula pada 1 Jun lalu. Setiap perantis akan menjalani latihan selama 8 bulan. Mereka akan diberi allowance RM500 setiap bulan. Program ini juga as good as we guarantee job opportunity after their time. Maksudnya program ini boleh saya katakan bahawa kita menjanjikan peluang pekerjaan sejurus selesai sesi skim latihan kemahiran ini. Jadi perkara ini sebenarnya memerlukan koordinasi yang sangat erat dan rapat daripada semua pihak. Kita yakin dengan profiling yang kita buat, kalau kita lepaskan secara berlesen pun untuk dia memasuki selepas sebaik saja dapat sijil itu pun kita berani buat keputusan untuk menyerahkan kepada syarikat-syarikat konsesi SW Corp supaya mereka terus bekerja. 3,000 penghuni penjara disasar, dilatih dan ditauliahkan sijil kemahiran Malaysia dalam bidang berkenaan menjelang 2033. Sebelum ni rasa bila dengar pasal kerja macam ni, majoriti fikir macam low class macam kerja apa semua. Tapi bila saya join SW Corp, tengok dia cara pengurusan orang, jadi kita ni nak sapu jalan pun nak ada sijil. Jadi satu program bukan kerja macam ni, kerja yang profesional lah. Orang luar boleh terima. Boleh terima kami yang baru nak kenal dunia luar. Sebab dalam tempoh yang lama kami tak ada kat luar. Jadi dia pandangan masyarakat dekat luar pada kami. Jadi saya harap pihak-pihak SW Corp dengan pihak penjara dapat teruskan lagi program ni. Nur Amalina Abdul Halim, RTM. Capaian internet di Negeri Sembilan kini pada tahap 98%. Baki 2% lagi akan dilaksanakan tahun depan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC terus komited untuk merealisasikan hasrat berkenaan sejajar dengan pelaksanaan Jalinan Digital Negara Jendela. Ini bagi memastikan tiada masyarakat terkecuali mendapatkan akses internet, khususnya kawasan luar bandar.
Baki yang 2% itu akan dibincang, akan dirancang menjelang pada tahun 2024 nanti, insya-Allah dengan solusi-solusi yang tertentu seperti ini adalah penggunaan secara satelit, penambahan HDD ataupun fiber dan juga premise pass lah. Setakat ini kita telah kenal pasti dan merancang ada 93 menara untuk dipasang dan kini berbaki 25 lagi menara yang sedang dan akan dibina lah. Kita sasarkan dalam 2023 ini akan ada secara berperingkat orang kata RFS, Ready for Service, di beberapa kawasan-kawasan yang dilima tersebut lah. Penambahan HDD. Beliau berkata demikian selepas melakukan audit infrastruktur dan pengukuran kualiti komunikasi bagi jendela peringkat Negeri Sembilan di kampung orang asli Bani Tengkoh, Jelebu. Tambahnya 93 menara telekomunikasi dipasang di negeri tersebut. 25 daripadanya dalam proses untuk dibina dengan setiap menara mampu mencapai radius sehingga 3 kilometer. Sementara itu, selain Jabatan Penyiaran Negeri, pelaksanaan jendela berjaya diselesaikan pada tahap memberangsangkan hasil kerjasama Tenaga Nasional Berhad dan Majlis Daerah. Segerakan segala kelulusan yang diperlukan dengan secepat mungkin, terutamanya OSC untuk kemudahan projek ini. Ini adalah bagi memastikan hasrat jendela mencapai objektif nasional yang disasarkan. Saya mengucapkan terima kasih kepada MCMC kerana berkolaborasi dengan Tenaga Nasional Berhad bagi membolehkan projek jendela ini dapat disiapkan dalam tempoh yang telah ditetapkan. Dan bagi melaksanakan atau menjayakan usaha ini, perkara yang paling penting adalah untuk memastikan bahawa segala infrastruktur kita adalah dalam keadaan baik dan dapat memastikan bahawa semua penduduk di Negeri Sembilan ini mendapat rangkaian internet yang amat baik. Program memberdayakan penyelidikan dan pembangunan R&D di 46 buah sekolah menengah pertahanan di seluruh negara menerima sambutan baik. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, program ini dapat memberi pendedahan mengenai sains dan teknologi, khususnya dalam bidang penyelidikan pertahanan. Katanya program dianjurkan secara berterusan bermula 23 Jun lalu melibatkan dua aktiviti utama iaitu Cakna, Sains, Teknologi dan Inovasi Pertahanan dan Pertandingan Inovasi Pertahanan dengan tema Tentera Masa Depan. Ia bagi menggalakkan pelajar mengaplikasikan kemahiran aras tinggi untuk menghasilkan projek inovasi berimpak tinggi. Kerana kita tahu bahawa pelajar banyak terlibat juga. Kalau kita lihat mereka didedahkan dengan banyak teknologi pertahanan di media sosial dan juga di media baru, dan kadang-kadang mereka terlibat juga dalam banyak aktiviti termasuk e-sport sendiri. Dan sebenarnya dalam aspek pertahanan negara dan industri pertahanan itu kurang dilibatkan. Jadi kita ketengahkan strike ini dengan kerjasama pihak sekolah supaya budaya R&D ini dapat kita pupuk daripada di peringkat sekolah menengah lagi. Ini antara yang kita usahakan di Kementerian Pertahanan melalui strike ini. Beliau ditemui selepas menyempurnakan program berkenaan di Sekolah Menengah Kebangsaan Durian Tunggal. Program kendalian Institut Penyelidikan Sains dan Teknologi Pertahanan itu berperanan membantu Kementerian Pendidikan dalam usaha untuk memupuk budaya daya cipta dalam kalangan pelajar sekolah sebagai generasi masa hadapan. Seribu projek penanaman kejuruteraan ekologi disasar di setiap daerah negeri Melaka bagi mengurangkan masalah serangga perosak di kawasan pertanian termasuk sawah padi. Exco Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, kawalan secara biologi itu dijamin berkesan berbanding penggunaan bahan kimia atau racun serangga.
Kerana apa? Hari ini kita nak melihat bahawa bila kita nak mengembangkan sektor pertanian kita, kita kena gunakan teknologi yang sedia ada hari ini. Dan teknologi yang sedia hari ini adalah berdasarkan ekologi. Kita nak guna pakai ekologi natural, secara natural berbanding dengan kita nak kurangkan penggunaan racun ni. Jadi insya-Allah dengan besar harapan kita dengan teknologi dan juga sistem yang kita gunakan ini dapat memberikan manfaat dan juga memberikan pulangan kepada pesawah-pesawah kita di dalam negeri Melaka, insya-Allah. Pesawah ditemui menyambut baik projek rintis berkenaan. Ni biasa kita ni ulat macam benar perang dia sekali-sekali, tapi benar perang dia tak selalu sekali-sekali je. Yang ni biasa ulat ajalah. Pasal racun-racun kita pun dah ada simpan. Jadi pegawai pertanian pun selalu datang, macam tempat saya pun dia selalu datang masuk. Ni pak cik ni. Kita cepat-cepat kita buatlah. Tu alhamdulillah nampak sekarang ni. Cuma yang masalah sekarang ni yang tak boleh kita buat selalu banjir, itu je masalah. Jadi kita nak bagi pengetahuan pada semua petani lah. Bukan kata setakat jiran-jiran kita aja. Di tempat lain pun mungkin ada masalah yang sama kan. Jadi pengetahuan tentang pencegahan tu perlu ada lah pada setiap petani lah. Terus setia bersama kami. Selepas ini laporan cuaca serta lintas langsung Sarawak dan Sabah. Belanjawan 2024, mainkan peranan anda dengan memberi cadangan dan pandangan mengenai isu-isu berkaitan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, kesihatan dan lain-lain. Kongsikan bersama kami di belanjawan.mof.gov.my. Cadangan yang terpilih akan dibentangkan. Jom bersama-sama kita menyumbang ke arah Malaysia yang lebih baik. 76 minit tanpa henti. 76 minutes non-stop. Transparent and concise. Paparan komprehensif, ringkas dan padat. Saksikan Kanta 744, 7.44 malam. Berita perdana 8 malam. Malaysia Tonight, 8:30 PM. Baik saudara, seterusnya kita ikuti laporan cuaca semasa seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia Muhammad Nafizi Mat Napiah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej radar menunjukkan keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir yang berlaku di kawasan pedalaman kebanyakan negeri di sekitar Semenanjung untuk petang ini. Dan keadaan cuaca ribut petir untuk kawasan-kawasan ini dijangka akan beransur reda menjelang awal malam. Namun begitu, hujan lebat dan ribut petir dijangka akan berlaku pula bermula awal malam nanti untuk kebanyakan kawasan di negeri Kelantan dan juga utara Terengganu daripada awal malam sehinggalah ke lewat malam. Seterusnya kita lihat pula keadaan cuaca semasa bagi negeri Sabah dan Sarawak. Begitu juga keadaannya untuk kedua-dua negeri berkenaan. Hujan lebat dan ribut petir pada ketika ini dilihat berlaku di kebanyakan bahagian untuk negeri Sabah dan juga di bahagian-bahagian di sekitar utara dan pedalaman Sarawak. Hanya bahagian di sekitar barat Sarawak ini yang tiada hujan dan mengalami cuaca yang mendung untuk waktu petang ini. Cuaca ribut petir untuk kawasan-kawasan ini juga dijangka akan beransur reda menjelang awal malam dengan ribut petir yang berlaku di sekitar pedalaman Sabah dan juga di sekitar bahagian Limbang dan Kapit di negeri Sarawak dijangka mampu untuk berterusan juga sehingga ke lewat malam nanti. Dan akhir sekali kita lihat keadaan di sekitar kawasan perairan negara. Angin kini dilihat bergerak dari arah yang pelbagai dan dengan kelajuan yang sederhana iaitu sekitar 20 sehingga 30 km sejam. Oleh itu, Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora dalam waktu yang terdekat ini. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
Fokus dari Sarawak hari ini mengenai keperluan negara ASEAN bangunkan sektor pelancongan melalui pelaburan hijau. Perinciannya bersama Buma Wiyin. Silakan Buma. Buma? Zahira, terima kasih. Menghidupkan semula sektor pelancongan negara-negara ASEAN melalui pelaburan hijau adalah tepat pada masanya bagi menangani isu alam sekitar yang mendesak berpunca daripada pertumbuhan tidak terkawal. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Namzah berkata sebagai pemilik alam yang masih indah, setiap negara harus mengiktiraf jejak karbon dan perintis penyelesaian mampan untuk mengurangkan kesan terhadap alam sekitar. Berucap persidangan antarabangsa mengenai pelancongan dan hospitality bertanggungjawab ICRTH 2023 di Bogor, Indonesia, beliau menjelaskan setiap negara ASEAN berhak mendapat industri pelancongan yang menyumbang pada masa depan yang lebih hijau dan bersih dengan pelaburan yang bertanggungjawab serta bersifat kolektif. Sektor pelancongan ASEAN juga perlu bertindak sebagai jambatan antara negara, memupuk persefahaman dan toleransi. Ini termasuk melindungi warisan budaya dan memupuk komuniti tempatan yang boleh mengatur pengalaman pelancongan yang mampan. Ia selari dengan tema persidangan kali ini menghidupkan semula pelancongan melalui pelaburan hijau dan melestarikan pelancongan melalui pemeliharaan warisan budaya. Persidangan tersebut antara lain menyediakan platform untuk negara ASEAN bekerjasama, belajar dan mendapatkan inspirasi daripada kisah kejayaan mengenai penjagaan alam sekitar yang mampan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN giat bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dalam meningkatkan kesedaran hak-hak pengguna. KPDN juga komited melestarikan budaya kepenggunaan matang, rasional dan berupaya melahirkan generasi muda yang dilengkapi dengan ilmu kepenggunaan secara holistik. Timbalan Menteri Fuziah Saleh berkata ilmu kepenggunaan secara holistik meliputi aspek sosial, kewangan, ekonomi dan persekitaran semasa agar mampu meningkatkan kecekapan pengetahuan, amalan kepenggunaan serta penjagaan kelestarian alam sekitar. Apa yang anda buat pada hari ini akan menentukan rumah anda di masa depan, akan menentukan rumah anda, anak anda di masa hadapan. Kalau hari ini anda buang banyak plastik dalam air, maka ikan, kehidupan dalam air itu akan memakan mikroplastik. Dan akhirnya besok, anda sendiri yang akan makan ikan tersebut yang penuh dengan mikroplastik yang boleh menyebabkan penyakit. Beliau berucap pada majlis penutupan cabaran interaktif pengguna Kelab Pengguna Sekolah Peringkat Kebangsaan tahun 2023 di Miri. Pertandingan ini dimenangi oleh Maktab Tentera Diraja Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Tempat kedua dan ketiga ialah Sekolah Kebangsaan Tanah Merah Negeri Sembilan dan Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Perempuan Ipoh Perak. Program ini telah disertai sebanyak 641 buah sekolah terdiri daripada 2,564 pelajar dari seluruh negara. Baik, jalinan kerjasama antara China dan Sarawak telah menghasilkan manfaat terutamanya dalam aspek perkembangan ekonomi, perdagangan dan modal insan kepada negeri ini. Duta Besar Republik China ke Malaysia, Ouyang Yuqing berkata, syarikat China terus berkembang maju dan meningkatkan pelaburan mereka di Sarawak. Jelasnya, syarikat Long E misalnya telah mendirikan loji pengeluaran fotovoltaik monokristalin silikon untuk keseluruhan rantaian industri dan dijangka akan melaburkan lebih 5 juta ringgit di Sarawak pada tahun ini. Menurutnya lagi, Bank of China dan Industrial and Commercial Bank of China pula menyediakan sejumlah besar peluang pekerjaan untuk warga tempatan di mana kedua-dua bank tersebut mempunyai hampir 100% pekerja tempatan dalam perusahaan yang dilaburkan di Sarawak. Beliau berkata demikian ketika melakukan kunjungan hormat ke atas Timbalan Premier Sarawak, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian di pejabatnya di Kuching semalam. Ouyang menzahirkan penghargaan kepada Kerajaan Sarawak atas bantuan kepada pembangunan perusahaan yang dibiayai oleh China di negeri ini. Seorang warga emas lelaki maut selepas motosikal yang ditunggangnya berlanggar dengan sebuah kereta di Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob di Kuching pagi semalam.
Ketua Polis Daerah Kuching ACP Asmon Bachah berkata dalam kejadian kira-kira 9.40 pagi itu, kereta yang dipandu seorang wanita tempatan berumur 26 tahun dalam pergerakan dari arah bulatan Sesko menghala ke bulatan Samariang. Akibat daripada kemalangan tersebut, warga emas berumur 68 tahun itu mengalami kecederaan parah dan dibawa ke Hospital Umum Sarawak untuk rawatan dan disahkan meninggal dunia kerana kecederaan di bahagian kepala. Manakala pemandu kereta tidak mengalami sebarang kecederaan. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu dengan melulu atau berbahaya sehingga menyebabkan kematian. Baik, polis Bedawan menahan 5 lelaki yang disyaki terlibat dalam kes mendatangkan kecederaan parah dan merusuh di sebuah premis makanan di Matang, Kuching awal pagi semalam. Pemangku Ketua Polis Daerah Bedawan DSP Lim Jo Siung dalam kenyataan medianya berkata, kelima-lima suspek berumur lingkungan 20 hingga 45 tahun ditahan menerusi satu operasi yang digerakkan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Sarawak dan Daerah Bedawan kira-kira pukul 2 petang semalam. Dalam kejadian kira-kira pukul 1 pagi itu, seorang lelaki tempatan berusia dalam lingkungan pertengahan 30-an yang sedang makan malam bersama teman wanitanya telah didatangi 5 suspek. Salah seorang suspek menuduh mangsa mempunyai hutang dengannya namun dinafikan oleh lelaki terbabit. Tidak berpuas hati dengan penafian tersebut, suspek kemudiannya bertindak membawa keluar lelaki berkenaan dan memukul menggunakan objek berupa kayu hoki sebelum dilibas dengan parang. Lelaki terbabit cuba untuk melarikan diri namun tidak berjaya dan menyebabkan kecederaan di bahagian badan dan kaki. Menyedari mangsa telah cedera, kelima-lima suspek kemudiannya melarikan diri manakala mangsa dirujuk ke Hospital Umum Sarawak. Mangsa dilaporkan dalam keadaan stabil namun memerlukan pemerhatian rapi kerana kecederaan dialami. Kes disiasat di bawah Seksyen 326 Kanun Keseksaan dan Seksyen 148 Kanun yang sama. Seorang lelaki warga Indonesia cedera apabila tangan kirinya tersepit pada sebuah mesin di sebuah kilang baja di Kidurong, Bintulu pagi tadi. Kejadian berlaku ketika mangsa yang berumur 28 tahun menjalankan kerjanya di kilang tersebut. Beberapa anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Kidurong telah ke lokasi sebaik menerima panggilan kecemasan pukul 8.35 pagi. Pasukan bomba menggunakan peralatan khas untuk memotong skru pada bahagian mesin itu untuk mengeluarkan tangan mangsa. Mangsa kemudiannya dibawa ke hospital untuk rawatan lanjut. Saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Zahira untuk berita seterusnya. Zahira, silakan. Baik, terima kasih Buma. Langsung dari Kuching, Sarawak. Seterusnya, belia di Sabah di Saran meneroka dan memberi sumbangan dalam sektor pertanian negeri. Anisia Dulus di Kota Kinabalu ada perinciannya. Silakan Anisia. Zahira, golongan belia di Saran menerokai dan menyumbang dalam sektor pertanian di Sabah dan memanfaat penggunaan teknologi untuk meningkatkan pengeluaran dan produktiviti pertanian. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitinga berkata, kerajaan menyediakan pelbagai tindakan untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan golongan belia yang menceburi sektor berkenaan. Menurut beliau, ia antara usaha meningkatkan pengeluaran bahan makanan dalam negeri di samping menjana pendapatan lumayan kepada usahawan tani. Beliau berucap merasmikan Majlis Convocation Program Sijil Keusahawanan Pertanian Bersepadu kali ke-27 bagi sesi 2022-2023 Pusat Latihan Bersepadu Putatan di Wisma Pertanian Kota Kinabalu. Teksnya disampaikan pembantunya Peto Galim. Pusat ini berharap agar ramai lagi golongan belia untuk memasuki ataupun mengikuti kursus yang Pusat Latihan Pertanian Bersepadu anjurkan, iaitu program Sijil Keusahawanan Pertanian Bersepadu di mana mereka akan dibimbing dalam pelbagai bidang. Sebab minat sama ada cita-cita lah, mau berniaga lah. Saya harap generasi yang seterusnya dapat meneruskan bidang
dan tingkatkan kemahiran dorang lah. Saya harap yang muda-mudi di luar sana akan mencuburi dalam bidang ini sebab tidak ada ruginya. Jadi tahniah kepada saya dan tahniah kepada semua pelatih-pelatih kursus ini. Seramai 42 graduan menerima sijil keusahawanan pertanian bersepadu dalam majlis tersebut. Baik, paparan terima akhiri berita dari Sabah untuk petang ini. Lebih banyak perkembangan semasa bersama Zahira. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan Zahira. Baik, terima kasih Anne. Baik, saudara, kita akan berehat seketika kembali selepas ini. Ramai dijemput hadir untuk bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2023 pada 31 Ogos ini jam 7 pagi di Dataran Putrajaya. Saksikan pelbagai acara menarik, antaranya acara pebarisan dan perarakan, persembahan terbesar 400 pergendangan pelbagai jenis, persembahan aksi tempur oleh wira-wira negara, persembahan udara dan banyak lagi. Layari www.merdeka360.my. Kembali semula dalam berita wilayah. 1,700 pegawai dan anggota polis ditugaskan pada sambutan Hari Kebangsaan yang dijadual berlangsung di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini. 5 lagi agensi keselamatan akan turut terlibat untuk memastikan kelancaran lalu lintas semasa sambutan berkenaan. Kesemua agensi keselamatan itu akan ditempatkan di laluan sepanjang 2.6 km dari Wisma Tani hingga bulatan perdana. Begitu juga kita juga akan berkolaborasi dan bekerjasama dengan pasukan sahabat pada hari tersebut, iaitu khususnya Angkatan Tentera, pihak bomba dan penyelamat, Jabatan Pertahanan Awam, rela dan juga pihak berkuasa tempatan untuk menentukan tindakan segera diambil sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini. Pengunjung digalakkan untuk menggunakan pengangkutan awam bagi mengelak kesesakan lalu lintas, khususnya di lokasi sambutan. Bagi memudahkan pergerakan pengunjung ke lokasi, pihak penganjur turut menyediakan bas di Terminal Putrajaya. Beliau ditemui selepas menjadi panel di Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri Kota Media. Sementara itu, selain aksi terjunan 6 komando dari pasukan VAT-69, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein Elias Abu Rasid akan turut serta mengetuai perarakan pada sambutan berkenaan. Ketua Polis Negara sendiri akan turun padang untuk mengetahui detachment kita dengan menunggang kuda. Begitu juga ingin saya kongsi kat sini dalam segmen cabaran dan ketangkasan melalui pasukan 69 komando kita akan membuat pertunjukan terjun tepat daripada ketinggian lebih kurang 3,000 hingga 4,000 kaki. So pertunjukan ini akan mempamerkan ketangkasan pihak 69 komando kita. Jasa dan pengorbanan pejuang negara perlu terus dikenang dan dihargai. Isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, nilai kemerdekaan bukanlah murah kerana ramai pejuang telah terkorban demi memperjuangkan kebebasan tanah air. Datuk Seri Dr. Wan Azizah turut menyeru rakyat Malaysia untuk bersatu hati. Jiwa kita mesti merdeka, hidup kita merdeka, dan merdeka itu hanya kita pada orang Islam hanya answerable to Allah SWT. Yang lain itu kita boleh, tapi kita sebagai rakyat Malaysia, kita satu hatilah. Mana lagi kita nak pergi? Dan kita bersama, kita merdeka bersama, kita teruskan bersama.
Beliau ditemui selepas menyempurnakan program Merdeka Madani Anjuran Puspanita di Putrajaya. Pelbagai aktiviti diadakan termasuk pertandingan berbalas pantun, pertandingan bintang patriotik, pameran kesenian dan kebudayaan serta agihan sumbangan. Ia dianjurkan bagi menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Semua pihak perlu memainkan peranan untuk menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan. Ini termasuk mengibarkan jalur gemilang di premis dan kediaman masing-masing. Di antara kementerian-kementerian memang kita telah minta supaya jalur gemilang dikibarkan dengan lebih proaktif lagi, tambahkan jumlahnya. Tapi lebih penting dari itu sebenarnya adalah pengisian apa yang dimaksudkan dengan kemerdekaan Hari Kebangsaan dan sambutan Hari Malaysia. Ini sebab kenapa semalam saya sentuh tentang mukadimah ataupun preamble prakata kepada rukun negara yang sebenarnya memberi makna, matlamat ataupun objektif bila kita membaca ikrar rukun negara itu sendiri. Memupuk dan menyemarak semangat patriotisme dalam jiwa rakyat, konvoi Perpaduan Malaysia Madani turut menyuntik kelainan dan konsep tersendiri menerusi kempen budi bahasa #Cakap Baik-Baik. Laporan Nurul Asmawati Harun. Konvoi selama 2 hari bermula 19 Ogos lalu itu melibatkan 4 lokasi iaitu Putrajaya, Selangor, Negeri Sembilan dan Melaka. Disertai 66 penunggang motosikal berkuasa tinggi. Konvoi dilepaskan di Presin 3 Putrajaya menuju hentian pertama iaitu di Dewan KRT Zon B, Apartmen Siantan, Taman Putra Perdana Sepang. Destinasi kedua, sebuah rumah peranginan di Kuala Pilah, Negeri Sembilan sebelum ke lokasi terakhir iaitu di Balai Raya Kampung Gadik, Alur Gajah, Melaka. Dan kita ni terdiri daripada 30 bikers semuanya dan daripada 30 bikers tersebut ada 10 bikers wanita yang bersama-sama dengan kita yang akan melalui laluan yang telah kita kenal pasti untuk kita singgah di beberapa tempat yang ada kita punya kawasan KRT kita lah, kawasan rukun tetangga, supaya dalam tempoh bulan kemerdekaan kita ni sampai 16 September kita sentiasa menghidup dan menyemarakkan kebar jalur gemilang dan sebagainya. Dengan menerapkan elemen perpaduan antara program yang diatur termasuk program bantuan, pengedaran jalur gemilang, gotong royong keceriaan merdeka dan kempen budi bahasa. Dan dalam perjalanan tersebut kita akan serahkan ada program-program atau aktiviti-aktiviti yang telah kita aturkan seperti penyerahan bako rahmah, penyerahan bendera supaya semua KRT kita ini mengebarkan jalur gemilang ini. Itu adalah hasrat daripada kabinet yang diarahkan oleh Tan Sri KSN supaya kita semua ni menyemarakkan lagi kebar jalur gemilang. Menyubur kasih sayang terhadap negara serta menanam rasa syukur akan keunikan serta kepelbagaian budaya yang membolehkan rakyat saling melengkapi antara satu sama lain. Itu manifestasi program anjuran Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional dengan kerjasama Persatuan Wira Air dan beberapa pertubuhan bukan kerajaan. Nurul Asmawati Harun, RTM. Laporan penuh tragedi tanah runtuh di Batangkali pada Disember lalu dijadual dibentangkan kepada jemaah menteri dalam masa terdekat. Menteri Kejaraya Datuk Seri Alexander Nathalinggi berkata, ketika ini pihaknya masih menunggu ulasan daripada Kerajaan Negeri Selangor. Jelas beliau, ulasan daripada Kerajaan Negeri Selangor diperlukan memandangkan lokasi tragedi terletak bawah kategori jalan kerajaan negeri. Masa sikit, selepas tu barulah kami boleh angkat Kejaraya satu kertas Majlis Mesyuarat Majlis Jemaah Menteri MJM Tragedi tanah runtuh itu menyaksikan 31 individu terkorban manakala 61 terselamat. Ketika kejadian, mereka berada di tapak perkhemahan Fathers Organic Farm, Jalan Genting, Batangkali, Selangor.
9 warga asing ditahan menerusi ops penghantar yang dijalankan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kuala Lumpur selepas disyaki menjadi penghantar tanpa permit membawa penumpang. Wartawan Audi Muhammad Nur yang mengikuti operasi tersebut ada laporannya. What did I do? I'm a student. Talk later. Please. What happened, sir? Masih lagi ada yang mengambil kesempatan menggunakan visa pelajar dengan melanggar undang-undang, membuat perkhidmatan seperti e-hailing dan juga kereta sewa secara tidak sah. Operasi melibatkan 79 anggota JPJ dan Jabatan Imigresen Malaysia tertumpu sekitar Gombak dan Wangsa Maju. Hasil disikan mendapati pemandu warga asing menyasarkan pelajar Universiti Awam. Kegiatan ini kita kena pasti dikabarkan semenjak tahun 2000. Tapi waktu itu kita belum ada WhatsApp, belum ada Telegram, jadi secara panggilan telefon dan sebagainya. Jadi apabila sekarang ni dah semakin canggih, dia ada WhatsApp dan dia ada grup WhatsApp lah, grup Telegram yang mempunyai ribuan ahli. Dia ada ahli terdiri daripada pemandu dan juga penumpang. Penumpang pun jadi member pada grup Telegram tu. Dan bayaran kita laksanakan secara QRP ataupun transfer kepada pemandu. 22 notis kesalahan turut dikeluarkan, termasuk kesalahan tidak memiliki lesen memandu dan salah guna lesen kenderaan. Dan juga saya ingin memberi ambaran kepada warga Malaysia yang memberi kebenaran warga asing ini untuk menggunakan kenderaan ini. Kali ini kita buat pendekatan yang lebih lembut. Kita hanya sita dan kita memberi kesalahan kita ambil di bawah Seksyen 23 tu. Pada masa-masa depan saya nak bagi tahu kita boleh juga ambil tindakan di bawah Akta Pengangkutan Awam Darat. Akta Pengangkutan Darat ni kesalahannya lebih beratlah. Kenderaan itu boleh disita, bukan setakat disita, boleh dilucuk hak. Kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 memperuntuk denda maksimum RM10,000 atau penjara tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya. Audi Muhammad Nur, RTM. Kejohanan Badminton Dunia 2023, perseorangan lelaki negara Eng Ziong bermula langkah kanan apabila berjaya mengesahkan kemaraan ke pusingan kedua kejohanan. Pada aksi pusingan pertama itu, Ziong mempamerkan aksi bertenaga menewaskan pemain China Zhao Junpeng di Copenhagen, Denmark. Ziong yang ketika itu menghuni ranking ke-22 dunia menang dengan keputusan 21-19, 26-24 dalam tempoh 47 minit. Selepas ini laluan sukar menanti pemain berusia 23 tahun itu apabila dijangka bertemu pemain nombor 12 dunia Anders Antonsen dari Denmark. Sementara itu, turut mara perseorangan profesional lelaki negara Lee Zijia. Pemain di ranking ke-13 dunia itu berjaya menewaskan pemain Indonesia Jonathan Christie 21-13, 21-15 pada aksi pusingan pertama semalam. Pada aksi pusingan kedua nanti, juara All England 2021 tersebut dijangka tidak berdepan masalah menumpaskan Brian Yang dari Kanada. Kejohanan bola sepak Piala AFF bawah 23 tahun memburu tahta jangkut di rantau Asia Tenggara. Aksi terbaik skuad Harimau Muda bakal diledakkan dalam pertempuran seterusnya. Selasa 22 Ogos, Timor Leste bertemu Malaysia 8.50 malam di saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Klik. Situasi jangkitan penyakit batuk kokol di Pahang terkawal. Kes batuk kokol di negeri itu kekal 1 kes seperti dilaporkan Sabtu lalu.
Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, Datuk Dr. Nur Azimi Yunus berkata ia melibatkan sebuah keluarga terdiri daripada ibu dan 2 anaknya. Mereka merupakan penduduk di Kampung Bahagia Rompin. Aktiviti pengawalan dan pencegahan telah dilaksana bagi mengelak penyebaran penyakit berkenaan. Ini termasuk melakukan saringan kesihatan terhadap 37 kontak rapat ketiga-tiga pesakit berkenaan selain 507 penduduk dari beberapa kampung berdekatan. Namun tiada kes baharu dilaporkan setakat ini. Segi kawalan wabak kita, andai kata tidak ada kes terbaru yang kita kesan 14 hari selepas kes yang terakhir, jadi kita jangkakan wabak petasi di Kampung Bahagia ini akan tamat pada 29 Ogos 2023. Hospital Dungun dijangka beroperasi awal tahun depan. Pembinaannya kini siap 99%. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Dr. Zulkifli Mohammed memaklumkan bakal menjadi hospital pakar ketiga di Terengganu. Pembinaan Hospital Dungun yang bermula pada 2016 itu juga bakal mewujudkan peluang pekerjaan. Ia membabitkan semua peringkat klinikal dan bukan klinikal. Ini termasuk doktor, jururawat, pentadbir dan pengurus dalam pelbagai bahagian. Bagi menzahirkan rasa cinta kepada negara, sebuah syarikat Bumi Putra di Terengganu, Kuzni Sdn Bhd, mengambil inisiatif membentuk jalur gemilang menggunakan hampir 340 biji kuih pau landak. Menurut pengurus operasinya Engku Azhar Engku Muhammad Nur Azlan, penghasilan pau landak merdeka ini idea ibunya Mazni Abdul Rahman yang merupakan pengasas produk Kuzni. Prosesnya mengambil masa 2 hari kerana pau landak memakan masa beberapa jam untuk disiapkan kerana dilakukan secara manual sepenuhnya. Cara pembuatannya juga rumit, bermula dengan proses warna, timbang, masuk inti, proses untuk keringkan dan teknik gunting untuk menghasilkan bentuk landak sebelum menghasilkan jalur gemilang. Yang istimewanya, pau landak ni sebenarnya adalah satu penarik yang istimewa daripada Kuzni, iaitu cakap apa, eye catching lah. Satu produk eye catching daripada untuk customer supaya datang untuk melihat kelainan dan keunikan daripada pau landak itu sendiri. Okay. Kalau ikutkan nisbah untuk buat pau landak dengan buat pau biasa, 1 kilo, nak siapkan 1 kilo pau landak ni kita boleh hasilkan pau yang biasa 4 kilo. So dia memang agak susah sikit lah nak buat. Okay. Dan sempena Pharma Fest tahun 2023 kali ini yang kita akan hidangkan dalam bentuk bendera besar di bawah satu kanopi. Siaran langsung Hari Kebangsaan 2023. RTM membawakan kepada anda siaran secara langsung bersempena perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2023 pada ketetapan berikut. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Penanaman jagung bijian dapat mengurangkan kebergantungan import jagung sebagai salah satu bahan utama makanan termakan, juga mengimbangi harga daging dan ayam mentah. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu, faktor kenaikan harga daging dan ayam berikutan kos import makanan ternakan semakin meningkat. Saya akan dengar daripada GWG, daripada Kementerian Pertanian, daripada tempat-tempat baru yang dibuka, dan kita kena sekurang-kurang kalau kita boleh capai 50% pun kita dah tinggi. Sekarang ni hampir 100%. Kita katalah 5-6 tahun lagi kita capai 50%, itu dah cukup baik untuk mengurangkan pengaliran wang negara kita keluar. Ini dah lama, bukan baru.
Beliau berkata demikian selepas melawat projek rintis tanaman jagung bijian di Lembah Cuping, Perlis. Lokasi itu dipilih kerana geografi dan iklim di sana bersesuaian dengan penanaman jagung bijian. Masjid Al-Hana Mukim Kuah Langkawi muncul sebagai masjid pertama yang menyediakan telaga tiub wakaf di Pulau Pelancongan itu. Menelan kos perbelanjaan sebanyak RM35,000 pembinaan telaga berkenaan hasil sumbangan anak karya Mukim berkenaan. Pengerusi Masjid Al-Hana Muhammad Zahir Saad berkata, idea itu tercetus apabila mengunjungi Masjid Al-Busra, Merbuk, Kedah. Ia bagi mengatasi masalah ketiadaan air di sana yang kadang-kala turut menjejaskan masjid berkenaan. Non-Muslim yang perlu untuk dapatkan daya, boleh ambil ini, percuma. Kita pun tulislah tu, percuma. Nah, makna kalau tengok kat situ pun sebenarnya kita buka untuk siapa-siapa saja. Dan kita saja buat di luar ni, mana boleh ambil bila-bila masa. Nak naik malam ke, pagi ke petang, memang tak ada masalah lah. Tak ada limit lah Ustaz. Tak ada limit, mahal ambil. Selagi yang tu boleh ambil lah. Tambah Zahir, pihaknya menunggu kelulusan Kementerian Kesihatan agar telaga tersebut dibenarkan sebagai air minuman. Dalam pada itu, Pegawai Daerah Langkawi menyambut baik inisiatif berkenaan. Berbangga dan mengharapkanlah apa inisiatif yang dibuat oleh Masjid Al-Hana di bawah pimpinan Ustaz Zahir Saad, Imam baru Masjid Al-Hana ini, dapat dicontohi oleh masjid-masjid lain dalam daerah Langkawi. Kita ada 28 buah masjid lagi. Penganjuran pertandingan kawat kemerdekaan antara Giat Mara salah satu pendekatan bagi membangkitkan semangat patriotik khususnya dalam kalangan belia bersempena Bulan Kebangsaan. Menerusi kawat ini, ianya mampu membentuk semangat kerjasama berpasukan, disiplin diri serta kemampuan pelatih untuk bersedia menerima arahan. Pertandingan disertai ketiga-tiga pusat Giat Mara iaitu Kangar, Arau dan Padang Besar, dan kontingen Giat Mara Padang Besar dinobat sebagai juara buat kali kedua, naib juara Giat Mara Kangar dan tempat ketiga dimenangi Giat Mara Arau. Menurut Pengarah Mara Negeri Muhammad Azam Jamaluddin, dalam konteks kehidupan bermasyarakat, pelatih Giat Mara disaran untuk terus mengekalkan perpaduan antara pelatih dan sentiasa menabur bakti kepada komuniti. Penganjuran The North Wall 2.0 Bukit Keteri Rock Climbing Competition 2023 mendapat sambutan menggalakkan. Edisi kedua yang berlangsung pada 18 hingga 20 Ogos itu menyaksikan sejumlah 120 peserta dari dalam dan luar negara mengambil bahagian. Pemangku Raja Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalulail menzahirkan kegembiraan atas kejayaan penganjuran pertandingan kali ini dan berharap ia akan diteruskan pada masa akan datang. Baginda juga berharap lebih banyak peserta akan datang ke Perlis mengambil bahagian dalam pertandingan tersebut, khususnya pada 2 tahun mendatang sempena tahun melawat Perlis 2024-2025. Demikian titah baginda pada majlis penutupan dan penyampaian hadiah The North Wall 2.0 Bukit Keteri Rock Climbing Competition 2023. Dua remaja lelaki yang dilaporkan hilang di perairan Kian Sam, Labuan pada Ahad lalu ditemukan lemas. Mayat kedua-dua mangsa ditemukan nelayan tempatan petang semalam. Pengarah Maritim Malaysia Zon Maritim Labuan, Kapten Maritim Nudin Jusoh memaklumkan mayat pertama ditemukan 0.5 batu nautika dari pantai Kian Sam. Mayat kedua pula dijumpai kurang 10 meter dari mayat pertama. Mayat kedua-dua mangsa dibawa ke unit forensik Hospital Labuan untuk bedah siasat. Punca kematian belum disahkan, namun kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Kedua-dua mangsa dilapor hilang selepas keluar memancing menggunakan sampan pada awal pagi Ahad lalu.
Penggunaan drone tanpa kelulusan di kawasan persiapan dan sambutan Hari Kebangsaan tidak dibenarkan. Arahan itu berkuat kuasa mulai semalam hingga 31 Ogos ini. Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM memaklumkan ia bagi mengelak berlaku kejadian tidak diingini. Ini termasuk risiko kemalangan terhadap pesawat TUDM yang menjalankan latihan penerbangan formasi rendah di kawasan tersebut sepanjang tempoh berkenaan. Larangan itu juga bagi memastikan keselamatan orang awam sentiasa terjamin. Bahang sambutan ulang tahun kemerdekaan negara semakin dirasai seluruh negara. Di Kampung Melayu di Air Hitam Pulau Pinang, kemeriahannya disemarakkan dengan hiasan 3,000 jalur gemilang pelbagai saiz. Penduduk yang ditemui berkata usaha tersebut demi meningkatkan kesedaran tentang kepentingan semangat patriotik. Mereka mahu jalur gemilang yang menjadi lambang kemegahan Malaysia dikibarkan semua rakyat, tidak mengira bangsa setiap kali menyambut Hari Kebangsaan. Semangat patriotik, mana bendera Malaysia berkibar-kibar, nampak banyak-banyak rasa bangsa also. Bangsa Cina, bangsa India, bangsa Melayu semua tinggal bersama, ada semangat kejiranan lah. So harap generasi baru bila masa datang Hari Malaysia ke Hari Merdeka, ramai jugalah kibarkan bendera. Kami anak muda berkumpul ramai-ramai dan bagi macam 4 tim, 5 tim, kami akan pasang di seluruh Kampung Melayu lah. Ya, pada pukul 8 pagi hingga 9 pagi sampailah, kalau tak habis tu sampai malam lah. Lambang bendera Malaysia ni amat kita perlu mengingati sejarah-sejarah peperangan waktu dulu ya, untuk mencari kemerdekaan. Polis, tentera yang begitu kerja kuat waktu peperangan sehingga kita dapat kemerdekaan. Jadi alhamdulillah Kampung Melayu saya dipilihkan untuk teruskan bendera sepanjang seluruh Kampung Melayu Air Hitam, Zurut dan bendera Malaysia yang saya letak. Dijemput hadir untuk bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2023 pada 31 Ogos ini jam 7 pagi di Dataran Putrajaya. Saksikan pelbagai acara menarik, antaranya acara pembarisan dan perarakan, persembahan terbesar 400 pergendangan pelbagai jenis, persembahan aksi tempur oleh wira-wira negara, persembahan udara dan banyak lagi. Layari www.merdeka360.my. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Saya Nurul Zahira Razi, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.